Assalamualaikum dan selamat sejahtera ke semua. So, topik pada hari ini kita akan cakap adalah ikan emas. Ya, ikan emas. Korang nampak ikan emas ni cantik, comel je lah ekor dia berenang-renang, color dia yang sangat atraktif, tak dapat dinafikan. Tapi, adakah korang semua tahu bahawa ikan emas ni adalah satu invasive species? So, ikan emas ataupun dikenali sebagai goldfish, sama je lah dua-dua kan. Dengan nama saintifik yang diberinya ialah Carassius auratus. Ikan emas ni adalah spesies omnivore yang mana dia akan memakan tumbuhan dan haiwan lain. Kita pergi pada pengenalan ikan emas. Ikan emas ni dia mula-mula sekali diternak di China sekitar 2000 tahun dahulu. Dan ikan emas ni adalah satu simbol luck and fortune. Korang jangan pula confuse ikan emas dengan ikan koi kerana mereka dua adalah berbeza. Dan ada juga sesetengah orang yang salah faham. Dia peringatkan bahawa ikan koi ni adalah ikan emas yang besar. Padahal tidak. Diorang ni adalah dua distinct species yang berbeza. Korang nak tahu tak, goldfish ni dia memang dah cetuskan masalah. Dia dah buat hal lah, geng. Dia dah buat hal kat banyak tempat. Contohnya, berdasarkan report berlakunya outbreak di Nevada, Colorado, Alberta dan Kanada sepanjang beberapa tahun lepas berdasarkan laporan. Dan di Sungai Vast ataupun Vast River, bagi korang yang tak tahu, Vast River ni dia terletak di Australia. Dan ikan emas dalam Vast River ini dikatakan ikan emas yang tumbuh paling cepat di dalam dunia. Sebab dia kata Stephen Beatty, a researcher at Murdoch University, ataupun secara direct ni dia dah kata macam ni lah, have the fastest known growth rate of goldfish in the world. Dekat Vast River, yes, ikan emas. Dan satu kenyataan juga telah dikeluarkan oleh Washington Department of Fish and Wildlife. Dia orang mengatakan bahawa sebanyak 150,000 US dollar diperlukan untuk membuat pemulihan dan membuang foreign species yang ada dekat dalam kolam. Ini untuk menyelamatkan kolam-kolam mereka yang ada dekat sana, ya. Bayangkanlah goldfish ni dia punya buat masalah kan, sehingga kan kerajaan Kanada, Canadian government telah merayu rakyat dia untuk tidak membuang pet ke dalam sungai ataupun kolam. Contohnya seperti goldfish, sebab diorang ni adalah invasive species di mana diorang akan mengacam spesies-spesies tempatan. Kita tak nak benda-benda macam ni jadi. Sebab apa? Spesies tempatan tu penting. Itu menunjukkan siapa kita, menunjukkan satu keunikan yang ada pada sesebuah negara tersebut. So, apa sebenarnya yang goldfish ni buat dalam kolam sehingga menyebabkan diorang ni menjadi invasive species? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang sekalian, goldfish ni, diorang ni berenang pada dasar lautan, pada dasar sungai dan kolam. So, apabila diorang berenang dekat dasar, diorang ni tend untuk mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada dekat dasar-dasar tu naik ke atas. Dan diorang juga akan mengkeruhkan air sebab diorang berenang dekat bottom. So sedimen-sedimen ataupun lumpur-lumpur semua dia naik ke atas dan jadi kabur-kabur kotor. Bukan itu sajalah, diorang ni dah buat hal lah, dah buat kecoh. Diorang ni juga merilis nutrien yang triggered pertumbuhan alga di dalam kolam ataupun dalam sungai. So ini dah akan meningkatkan pertumbuhan alga dalam kolam. Bukan itu saja, diorang ni kan, ikan goldfish ni, ya Allah, diorang ni kuat melantak tau. Diorang kuat makan, dia pun makan macam-macam. Antara perkara yang mereka makan adalah alga, small invertebrata ataupun haiwan-haiwan. Semua invertebrata ni apa tahu? Semua invertebrata ni adalah haiwan yang tiada tulang belakang. Contohnya seperti cacing. Dan diorang ni juga, goldfish ni juga, diorang makan telur ikan. Nak diburukkan cerita, diorang ni juga membawa parasite dan juga penyakit-penyakit. So, diorang dalam badan diorang ni, diorang bawa penyakit dengan parasite. Mana akan boleh menjejaskan ekosistem. Bukan itu sahaja, okey. Ikan emas, diorang boleh bertelur sebanyak 40,000 telur setahun. Dan diorang ini tak ada natural predator. Maksudnya, peratusan anak-anak ikan goldfish yang survive adalah sangat tinggi. So, bila anak-anak ikan goldfish ni survive, diorang akan continue the cycle. So, bila diorang continue the cycle, tumbuhan ikan emas ini
akan berlambak dan seterusnya akan terjadinya peranakan yang tidak terkawal. Kita panggil dia sebagai rampant overpopulation. Maksudnya ikan goldfish terlalu banyak. Apa yang dekat ikan lain? Habislah kan. So ada penyelidik daripada Murdoch. Diorang nak kaji pasal ikan goldfish ni. So diorang track pergerakan ikan emas di Vast River yang tadi kita telah mengatakan bahawa antara pertumbuhan ikan emas yang paling tercepat di dunia. So diorang buat kajian dekat situ. Dan apa yang diorang dapat pada kajian dekat situ adalah mereka mendapati ikan emas ini adalah a long distance swimmer. Maksudnya diorang ni bukan macam para Olimpik tu menang jauh-jauh, tak. Diorang ni sehari tu diorang benang jauh. Berapa jauh? So ini adalah hasil daripada yang mereka dapat. Dalam masa sehari, ikan emas ni dia boleh dikatakan berenang sepanjang luasnya padang bola sepak tu multiple times sehari. Yang sudah pusing jarak dia. And seekor ikan emas dalam masa setahun dia berenang berapa banyak tau? Dia berenang sebanyak 225.31 kilometer setahun. Cuba korang bayangkan dia dah berenang 225 kilometer setahun. Agak-agak berapa banyak tempat dia dah kacau. Dengan dia bawa parasite lagi, dengan alga lagi, dengan anak dia berlambak-lambak lagi, dia tinggal cucu cicit apa semua kat situ kan. Sebab tu diorang ni menjejaskan ekosistem. Ekosistem tempat tu memang akan habis. So macam mana kita nak mengatasi masalah ikan emas ni? Ada pendapat daripada Linda Walter, a biology professor at University of Central Florida. Dia mengeluarkan kenyataan bahawa pet owners ataupun orang yang bela haiwan peliharaan ini haruslah bertanggungjawab terhadap haiwan peliharaan diorang. Janganlah sesuka hati lepas kat dalam kolam kau dah tahu ikan tu invasive species. Ya Allah. Betul tak? Satu. Second, kalau korang dah tak nak bela haiwan peliharaan seorang ikan, korang boleh bagi kepada siapa-siapa yang nak bela, yang willing nak bela, ataupun korang boleh bagi kepada hobis, orang yang sangat minat ikan emas ni. Diorang willing nak ambil untuk simpan dalam collection diorang. Ataupun korang boleh bagi kepada orang kedai itu sendiri. Maksudnya korang beli ikan tu kat mana, korang boleh offer nak bagi balik dekat dia. Korang boleh try lah. Salah satu option dia. Jangan buang dekat dalam sungai, dalam kolam. Be responsible. Sebab ini akan menjejaskan populasi tempatan itu sendiri, spesies tempatan itu sendiri. Kita tak nak benda ni jadi. Sampai situ sajalah video saya pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat kepada semua. So, kalau saya ada salah cakap apa-apa ke, feel free to comment down below. Anyways, peace out.